muda remaja segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan, hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Oh 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 oh. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian, cita-cita dan harapan. Di usia ini tiada yang tak mungkin, oh sayang, segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan, hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Jangan gentar mengejar mimpi, yakin berani percaya diri. Bermula dengan hello, oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi, ringkas bangun melangkah pergi ke depan, lari dan terbang menuju bintang. Hanya kau saja yang bisa menentu arah hidupmu. Yeah. Oh 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 oh. Segalanya dalam genggaman, hidup ini setia menanti. Oh 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 oh. Hai, anda sekarang ini sedang menonton sebuah program terkini, sensasi dan berinformasi bersama saya Alif Ikmal Anwar dan tetamu jemputan kita membincangkan isu-isu semasa terus melalui media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Anda sekarang ini sedang menonton Influencer at Japan. Ya, terima kasih music director kita Pak Ku dan band Pentarama Putrajaya untuk persembahan pembukaan sebentar tadi, lagu Generasiku nyanyian Lazarul. Ya, walau apa pun takkan menjadi halangan hidup ini. Ya. Sedar tak sedar, setahun sudah COVID-19 melanda dunia dan memberi impak yang cukup dahsyat kepada negara kita. Semakin hari semakin kita lihat ya, kes semakin meningkat, menunjukkan trend jangkitan yang membimbangkan dan jumlah kes aktif juga 4 angka ya setiap hari, dan sehingga hari ini kerajaan masih lagi melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19. Ya. Jadi apa yang lebih menggemparkan sebenarnya, Januari yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan satu ordinan darurat atau proklamasi darurat bagi membendung penularan COVID-19 ini. Jadi yang menariknya, minggu ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan proklamasi darurat demi rakyat. Untuk mengetahui yang lebih lanjut mengenai proklamasi darurat demi rakyat ini, di studio sekarang ini saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Noor Nirwandi Nordin. Ya, kepada yang baru sahaja menonton kami sekarang ini, saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Noor Nirwandi Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Komunikasi UiTM. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Doktor. Proklamasi darurat, refleksi kepada peningkatan kes COVID-19 naik mendadak. Adakah
seluruh dunia pada awalnya dan akhirnya negara kita terkesan. Dan pada awalnya negara kita dipuji oleh WHO kerana telah berjaya meratakan graf penularan COVID-19. Pada Julai tahun lepas kita berjaya meratakan flatten the curve jangkitan COVID-19 dalam negara kita, dan ini merupakan satu bentuk inovasi keselamatan kesihatan yang telah dibangunkan oleh kerajaan dengan bantuan ataupun dengan cara pengelolaan di bawah sidang Majlis Keselamatan Negara yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan apabila ini berlaku, ia memberikan satu bentuk gambaran bahawa sebenarnya kita mampu untuk meratakan penularan graf COVID-19 dalam negara dan telah terbukti berkesan. Dan inovasi itu dilakukan melalui dengan Akta Kewalan Penyakit Berjangkit yang telah digunakan sebagai satu mekanisme yang diperuntukkan kuasa di bawah Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan untuk meratakan graf COVID-19. Dan akhirnya kita pergi kepada bagaimana graf itu akhirnya meningkat kembali. Dan salah satu faktor yang diperbincangkan dan harus diperkakui adalah apabila berlaku pilihan raya negeri Sabah. Di mana di situlah dikatakan juga bermulanya pada asas daripada perkara-perkara lain dengan rakyatnya mula rasa selamat, mula rasa teruja dengan kemenangan singkat yang kita berlaku pada waktu dan ketika itu, maka ia memberikan satu proses mereka merasakan negara kita semakin bersedia, semakin okey dalam keadaan menabigkan. Dan memang terbukti kita berkesan. Dan ini diburukkan lagi dengan kepadatan penduduk warga asing, pekerja warga asing yang dimampatkan di kawasan-kawasan sektor-sektor tertentu, sektor perundingan perindustrian, asrama mereka yang padat. Sehingga pada September pada tahun lepas, 70% kes jangkitan COVID-19 dalam negara adalah berpunca daripada warga asing. Dan 30% adalah di kalangan warga tempatan. Dan akhirnya pada ketika ini ia terbalik. Di mana 70% itu adalah warga tempatan. Statistik menunjukkan penularan berlaku di tempat kerja, di kawasan-kawasan tertentu dan selebihnya warga asing. Dan di sinilah kita lihat bagaimana inovasi-inovasi tertentu perlu digerakkan sebagai satu proses intervensi. Dan salah satu adalah perisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah kuasa yang diperuntukkan oleh Baginda Tuanku, Menjunjung Kasih Baginda Tuanku di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi adakah perisytiharan darurat itu mampu untuk meratakan graf penularan COVID-19? Ia boleh berlaku, ia akan berlaku dengan syarat sistem sokongan, mekanisme sokongan dan pembabit,an masyarakat itu harus turut serta dalam memastikan COVID-19 dapat diratakan pada kali ini. Ya, betul. Jadi Doktor, sebenarnya pendekatan proklamasi darurat ini sebenarnya bukan dilaksanakan di negara kita sahaja. Malah turut dilaksanakan juga di negara-negara luar, Doktor. Sebagai contohnya, pendekatan ini diambil oleh Jepun pada April 2020 dan juga France pada Oktober 2020. Jadi apa pandangan doktor? Sebenarnya bukan negara kita sahaja, malah di seluruh dunia. Ini bukan satu soalan yang bagus, Alif, soalan yang menarik, Alif. Kerana kita harus ingat dalam setiap negara mengambil langkah untuk mengenangi pandemik COVID-19, mereka mempunyai satu mekanisme tersendiri. Seperti mana yang saya jelaskan seperti tadi, mana kita telah berjaya menggunakan akta tertentu, menggunakan inovasi-inovasi tertentu yang dipanggil sebagai inovasi keselamatan kesihatan, bagi memastikan supaya perang asimetri COVID-19 ini dapat dikalahkan atau kita dapat memenangi pandemik COVID-19 ini. Dan ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dan mekanisme inilah antara inovasi-inovasi yang dibincangkan di bawah sidang Majlis Keselamatan Negara dan diperturunkan ataupun diperbincangkan sama dengan menteri-menteri, dengan ketua-ketua negara, dengan ketua-ketua autoriti, ketua polis negara, Parlimen Angkatan Tentera dan sebagainya untuk mencari satu solusi terbaik bagi menangani COVID-19. Dan antaranya adalah dalam negara kita adalah melihat bagaimana perisytiharan darurat ini boleh dilakukan sebagai satu proses untuk memastikan sekurang-kurangnya permasalahan-permasalahan yang akan berkait dapat dengan keselamatan kesihatan ini dapat distabilkan dalam satu tempoh masa yang agak panjang. Dan kita harus ingat, dalam menghadapi perang asimetri COVID-19, dalam satu penulisan saya mengatakan perang asimetri COVID-19. Perang asimetri maksud kita berlawan dengan musuh yang tak nampak. Yang tidak tahu kekuatannya di mana mereka berada. So dalam istilah perang bersama dengan COVID-19 inilah perang asimetri COVID-19. Jadi apabila ini berlaku, inilah di manakan darurat itu dilihat sebagai salah satu solusi untuk mencari satu jalan menyelesaikan permasalahan. Kerana apabila berlaku keselamatan kesihatan, Alif, dalam isu COVID-19, ia berkait rapat dengan satu faktor yang amat ditakuti, digeruni oleh semua pentadbiran kerajaan dan semua penduduk dalam dunia, iaitu keselamatan ekonomi. Bagaimana keselamatan kesihatan COVID-19 ini membuka satu jajaran baru, membuka satu bentuk ancaman baru kepada keselamatan ekonomi. Mereka dibuang kerja, pendapatan negara kurang, bagaimana untuk memastikan rakyat dapat hidup selesa dan kembali bangun daripada apa yang berlaku dalam COVID-19. Dan kita lihat dalam negara kita juga tidak terkecuali, banyak golongan-golongan yang telah terjejas, industri-industri yang telah terjejas. Jadi inilah inovasi-inovasi yang dijalankan
dengan satu elemen-elemen tertentu yang dimahukan. Ya. Dan apabila berkaitan dengan keselamatan diburukkanlah negara kita di keadaan politik yang tidak stabil, di mana berlaku ketidakketentuan politik, satu bentuk pergelutan ataupun satu bentuk perebutan yang berbentuk kepartian dan bentuk isu-isu individu yang akhirnya menjejaskan dan membawa satu lagi konteks keselamatan kita panggil keselamatan politik. Jadi inilah isunya, keselamatan kesihatan COVID-19, keselamatan ekonomi dan keselamatan politik. Di sinilah ruang darurat itu boleh menstabilkan keadaan. Berbalik kepada topik perbincangan kita, proklamasi darurat demi rakyat. Sudah pastinya kita ingin memastikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Jadi sekarang ini di studio kita ada bingkisan khas daripada rakyat mengenai pandangan dan respon mereka, doktor, berkenaan dengan proklamasi darurat. Jom sama-sama doktor kita saksikan bingkisan ini. Pada pendapat saya, memandangkan kenaikan kes COVID semakin mendadak, sudah tiba masanya kita menyedari keperluan negara melaksanakan perintah darurat kesihatan dan bencana di seluruh negara pada saat Malaysia berdepan situasi bencana berganda yang meruncing ini. Saya berasa amat bersyukur dengan darurat kali ini kerana darurat kali ini bukan seperti yang dijangkakan oleh semua. Bertakutan kepada tentera, sukatan makanan dan ekonomi terjejas. Kepentingan darurat ini adalah untuk keselamatan semua warga Malaysia dan juga ekonomi kita. Ya, begitulah tadi bingkisan doktor berkenaan dengan respon atau pandangan rakyat berkenaan penularan COVID-19 dan yang paling pentingnya proklamasi darurat. Berdasarkan bingkisan itu tadi, apa yang boleh doktor simpulkan? Saya rasa dalam keadaan sekarang apa yang rakyat mahukan adalah seperti biasa jaminan bahawa kepentingan mereka diberikan keutamaan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui Perkara 150 Pelanggan Persekutuan dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Kerana kita ingat peranan Yang di-Pertuan Agong adalah dalam Perlembagaan Persekutuan adalah sebagai ketua utama negara dan juga Panglima tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Dan sebenarnya darurat ini memberikan satu hikmah juga sebenarnya bagi pandangan saya, memberi satu ruang kepahaman pada rakyat, khususnya rakyat Malaysia, bahawa di sinilah terletaknya satu peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan di mana Yang di-Pertuan Agong boleh membantu untuk mengawal keadaan apabila berlaku 3 perkara yang tidak boleh dikawal melalui pentadbiran biasa. Iaitu keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Atas dasar ini baginda Tuanku, menjunjung kasih baginda Tuanku telah atas pemerhatiannya juga telah merasakan bahawa inilah waktunya untuk memberikan satu tempoh yang boleh menenteramkan keadaan, satu tempoh yang boleh memastikan satu proses-proses inovasi-inovasi ekonomi, inovasi-inovasi keselamatan kesihatan, bebas daripada isu keselamatan politik ataupun gangguan politik, untuk memberikan satu jaminan pada rakyat bahawa ini masanya untuk merangka satu bentuk formula inovasi, membawa inovasi-inovasi yang terdahulu, membawa kempen-kempen atau perancangan-perancangan yang terdahulu untuk memastikan supaya rakyat tidak terus kesan dengan pandemik COVID-19 pada hari ini. Dan ini bukan satu proses, satu perkara yang perlu dilakukan dan perlu dipahami oleh masyarakat Malaysia. Dan ia memberikan satu proses pemahaman. Saya rasa kita telah mempunyai lebih kurang 9 darurat, termasuk darurat pada ini. Bermula daripada menentang komunis hinggalah untuk mengelakkan penularan COVID-19 dalam pilihan bulan kecil. Tetapi kali ini agak istimewa, Alif. Kenapa agak istimewa? Kerana darurat pada ini diisytiharkan dalam satu bentuk dinamisme komunikasi yang cukup bagus. Media sosial. Betul. Jadi dia memberi ruang pada masyarakat untuk mentakrifkan, menterjemahkan, memberi idea atau mereka sendiri memahami darurat dalam konteks pemahaman masing-masing. Sebab ini adalah bagaimana dinamisme media sosial berlaku. Dan di sinilah kita lihat masyarakat harus kembali pada asas negara. Perlembagaan Persekutuan dan prinsip rukun negara. Kerana ia akan membantu mereka supaya mereka faham di sinilah tertakluknya satu punca kuasa untuk membantu masyarakat untuk mengelakkan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi yang tidak boleh dikawal dalam pentadbiran biasa, diletakkan bawah satu tempoh di bawah perisytiharan darurat. Betul. Bercakap mengenai media sosial seperti yang doktor perkatakan sebentar tadi. Sekarang ini masih lagi hangat dibincangkan berkenaan dengan proklamasi darurat ini, sehingga rakyat di luar sana masih lagi membuat andaian sendiri. Masih lagi panik. Katanya darurat ini seperti darurat-darurat yang lepas. Jadi kesan proklamasi darurat dalam tempoh sebulan
pelaksanaan proklamasi darurat itu sendiri pada pandangan doktor? Saya rasa kalau kita lihat apa yang objektif utama pemberitaan darurat adalah memberikan satu tempoh jangka masa yang pada rakyat, kepada masyarakat, pada kerajaan, pada pentadbiran untuk memberikan satu ruang supaya satu bentuk proses-proses tertentu dapat diseimbangkan. Betul. Kerana kita lihat pergulutan dalam isu keselamatan politik, ketidakketuan ekonomi dan keselamatan kesihatan memerlukan satu proses, satu punca kuasa, Betul. satu bentuk keselamatan yang boleh menjamin kesejahteraan rakyat. Dan kita lihat ordinan yang dibentukkan di bawah Yang Pertuan Agong, di bawah kuasa-kuasa darurat seperti mana di bawah pelaksanaan di bawah perkara 120B boleh membentukkan ordinan itu dibentuk untuk mengambil alih ataupun untuk melakukan sesuatu perkara, ordinan-ordinan tertentu demi kesejahteraan rakyat. Dan ini juga termasuk dalam usaha-usaha untuk memerangi COVID-19. Dan mungkin juga ordinan-ordinan boleh kembangkan kepada ordinan-ordinan untuk mementingkan kesejahteraan rakyat. Bebas daripada isu-isu intervensi politik, bebas daripada isu-isu yang boleh merosakkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Betul. Kepada isu-isu dalam bagaimana kita lihat bagaimana berlakunya perbincangan-perbincangan dalam media sosial hari ini. Kerana apabila rakyat mempunyai satu kuasa mutlak untuk mencari maklumat, maka di sinilah self kendiri itu, peranan self protection atau perlindungan kendiri itu untuk mencari ruang maklumat yang betul, untuk memahami konteks penterjemahan darurat daripada forum-forum seperti Influencer Japan, daripada program-program yang dijalankan daripada sumber-sumber yang diwartakan oleh pihak media, pihak kerajaan. Kerana penting. Kerana dari ini semua media sosial ini boleh memberikan pentafsiran fake news, memberikan satu pentafsiran yang berasaskan logik tanpa melihat pada isu elemen yang besar. Kerana di sinilah kepercayaan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara perlu dipahami oleh rakyat. Itulah pentingnya persepsi kita sebagai rakyat ya sebenarnya. Baik doktor, kita akan berhenti rehat sekitar. Nampaknya semakin hangat perbincangan kita ini. Jom sama-sama kita saksikan persembahan Pentarama Putrajaya dengan lagu Hitam Putih Kehidupan, nyanyian Fitri Openg. Sekitar alam, dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan, hembusan bayu yang menyegarkan. Begitu berharga kehidupan ini bagi mereka yang tahu menghargai. Mengapa terdorong oleh perasaan kalau
Ya, kembali lagi di Influencer and Japan. Kepada yang baru saja menonton kami sekarang ini, kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Nur Nirwandi Nordin membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu proklamasi darurat demi rakyat. Baik, Doktor. Sebenarnya menariknya ingin saya kongsikan dengan Doktor, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM sekarang ini telah menyediakan atau telah mewujudkan satu saluran maklum balas darurat. Ini memberi peluang kepada orang ramai dan penonton kita di luar sana untuk memberi pandangan berkenaan dengan proklamasi darurat di laman web yang tertera dan juga di aplikasi Telegram. Ya, kalau penonton kita boleh tengok sekarang ini tertera di skrin, dan inilah masanya untuk kita salurkan pandangan kita, kita ubah persepsi kita sebagai rakyat Malaysia terhadap proklamasi darurat yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Setakat ini, Doktor, penerimaan rakyat terhadap proklamasi darurat. Saya rasa kalau kita mengajukan soalan ini, saya rasa kita harus lihat daripada apa kemahuan rakyat apabila pandemik COVID-19 itu berlaku. Ya. Apabila awal pandemik COVID-19 dalam mana-mana negara termasuk dalam negara kita, kadar kebergantungan kepada authority of the day, maknanya pada kerajaan atau pada pihak-pihak penguasaan amat tinggi. Kerana sinilah pada asasnya rakyat akan mula menyalurkan ataupun melihat apakah arah tuju ataupun hala tuju yang boleh dibangunkan pada mereka. Dan pada awalnya inovasi-inovasi tentu kita lihat bagaimana satu inovasi-inovasi, contohnya inovasi keselamatan ekonomi seperti moratorium yang tidak pernah dijangkakan, kerana bagaimana untuk menguruskan, mengapungkan tunai, liquidity of cash, keapungan dan kacaran tunai rakyat menggunakan moratorium sebanyak 6 bulan itu cukup membantu pada awalnya untuk membantu rakyat mengukuhkan ekonomi pada isu COVID-19. Dan kita lihat asas-asas ini penting. Jadi apabila berlaku seterusnya perkara-perkara fasa-fasa tertentu, termasuk pada gelombang-gelombang ketiga pada kali ini di mana kadar darurat, kadar COVID-19, jangkitan COVID-19 melincah pada 4 digit, maka sinilah bentuk inovasi-inovasi tertentu. Kerana rakyat juga seperti saya kata tidak mahu ketentuan politik dalam negara, merencatkan pembangunan ekonomi negara, membantutkan usaha-usaha untuk merangkakan satu pelan-pelan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Dan di sinilah rakyat melihat pada satu bentuk elemen yang dilihat sebagai pengisytiharan darurat atau proklamasi darurat. Dan apa ini berlaku dah tentu banyak pihak memberikan maklumat, banyak pihak memberikan input. Tetapi pada dasarnya hasil pemerhatian menunjukkan bahawa sebenarnya rakyat amat gembira ataupun rasakan darurat ini adalah satu proses yang boleh memberikan satu ketenangan, bebas daripada isu keselamatan politik, satu bentuk perancangan supaya keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan itu dapat dirangka dan dapat dipanjangkan, dapat memberikan satu bentuk yang boleh meredakan keadaan. Dan sudah tentu apabila ini berlaku, kemahuan rakyat pada ketika ini memuncak. Dan tentunya mereka mahukan satu proses yang drastik, satu proses yang boleh menyelesaikan permasalahan dalam masa yang singkat. Tetapi dalam perang asimetri COVID-19, usaha ini tidaklah semudah yang disangkakan. Kerana terbukti dalam semua negara dalam dunia, melainkan hanya ini kita lihat proses vaksinasi sedang diatur oleh semua negara dalam dunia termasuk dalam Malaysia, kerana ia memerlukan satu proses daripada badan-badan kelulusan tertentu, kerana clinical trial, ujian klinikal tentang vaksin ini agak terhad, jadi memerlukan satu proses yang mendalam supaya dapat pastikan supaya ia boleh berlaku dalam skala yang besar. Jadi di sinilah rakyat harus memahami, dan apabila rakyat melihat perkara ini daripada punca kuasa Perangkat Persekutuan dengan kuasa yang ada pada Baginda Tuanku, dengan keadaan bagaimana untuk meredakan keadaan, memberikan satu tempoh supaya satu bentuk keselamatan ekonomi, keselamatan tatan dapat rancangan sempurna, maka penerimaan rakyat akan menjadi lebih positif. Dan saya rasa inilah satu perkara yang kita perlu bersama, rally bersama yang di Pertuan Agong berada di belakang Baginda Tuanku untuk bersama kembali membangunkan negara dan meratakan graf penularan. Ya, betul. Inilah kehidupan sebenarnya, Doktor. Hitam putih kehidupan. Kita tak pernah jangka pun COVID-19 boleh melanda dunia, ya kan? Dan sekarang ni, Doktor, berbalik pada topik kita, sekiranya apakah senario sekiranya proklamasi darurat ini tidak memberi kesan apa-apa pun kepada negara kita? Dan harapan Doktor sebagai pakar dalam bidang ini agar proklamasi darurat ini menjadi perkara yang penting dalam membantu menurunkan jangkitan COVID-19. Sebagai seorang penganalisa keselamatan dan juga penganalisa politik dan kehidupan sosial masyarakat dalam elemen perang saraf, perang asimetri COVID-19 ini, tidak ada satu perkara yang diselesaikan dengan satu solusi. Betul. Maksudnya pengisytiharan darurat tidak boleh dilihat semata-mata hanya untuk meratakan penurunan graf COVID-19 saja. Ia harus dilihat secara bersama tentang tiga perkara yang saya ulang sebelum tadi: keselamatan kesihatan, keselamatan ekonomi dan keselamatan politik.
Kerana pada masa ini, kita mengharapkan supaya isu-isu berhubung dengan pelan-pelan ekonomi, pelan-pelan kesihatan dapat dijalan dan dapat diatur tanpa satu pergolakan kuasa, tanpa satu perebutan kuasa, tanpa satu bentuk-bentuk kepentingan berbentuk kepatihan individu ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu. Kerana di sinilah kebersamaan itu penting. Ia memberi satu bentuk rakyat Malaysia harus bersama dalam membangunkan negara, membantu mereka yang terkesan dalam memberikan idea-idea konstruktif. Jadi saya rasa seperti tadi ini katakan bagaimana satu proses di bawah Kementerian Komunikasi untuk membuka ruang adalah penting. Kerana di sinilah kepentingan untuk memberikan idea-idea konstruktif. Kerana sekarang kita hanya bertindak menggunakan pemikiran negatif, kognitif negatif dan hanya bertindak kita argue, kita mengecam ataupun kita mempertikaikan, kita sebenarnya membawa perkembangan negara itu ke belakang. Jadi idea-idea konstruktif ini penting dan peristiwa darurat ini harus dilihat dalam satu bentuk. Bentuk pertama yang memberi kepahaman kepada rakyat bahawa kita mempunyai satu kuasa di bawah Pelanggan Persekutuan, iaitu kuasa yang betul agung untuk memastikan keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan keselamatan awam dijaga sekiranya dapat dikawal dengan pentadbiran biasa. Kedua, ia juga dapat memastikan supaya mereka yang mempunyai kepentingan kepatihan, kepentingan berbentuk individu dapat dielakkan daripada cuba mengambil kesempatan atau mendominasi isu-isu perbincangan yang akan memberikan umpanan ataupun satu bentuk penterjemahan singkat rakyat dan akhirnya rakyat akan terperangkap dan terpedaya. Dan ketiganya memberikan satu kesempatan rakyat untuk rally bersama satu bentuk kuasa yang diperuntukkan bawah undang-undang yang diletakkan dalam rukun negara kita. Kerana rukun negara yang telah digubal dibentuk pada tahun 1970 untuk memperkukuhkan perpaduan negara perlu dianalisa dan dilihat pada masa darurat ni. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara. Dan inilah masanya. Inilah saya rasa masa yang paling sesuai untuk kita membentuk. Kerana dalam mana-mana negara pada hari ini bergelut untuk memulihkan isu COVID-19 dan kita berada dalam landasan yang tepat. Dan saya menjangkakan apabila proses vaksinasi ini juga berlaku dan apabila langkah-langkah pengawalan keselamatan inovasi ini terus dijalankan dan berkemungkinan rakyat juga boleh beri idea di bawah ordinans perkara 1502B supaya Yang Agung boleh memperkenalkan ordinan-ordinan tertentu. Seperti mana diperbincangkan juga bagaimana untuk mengelakkan daripada umpanan-umpanan berbentuk subsidi ini juga diseimbangkan dengan sistem percukaian yang lebih berkesan. GST atau percukaian yang lebih teratur supaya meletakkan keterisan itu supaya tidak berlaku dan boleh disalurkan pada rakyat. Jadi banyak perkara sebenarnya Alif yang boleh dimangkinkan oleh rakyat. Dia semangat untuk bersama ni, semangat formasi darurat ni, semangat rukun negara ni. Disinilah masanya. Inilah saya rasa masa yang paling sesuai untuk rakyat bangkit bersama. Baik Doktor, terima kasih banyak-banyak Doktor untuk perkongsian yang cukup menarik ini. Sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi kami mewakili tim produksi ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kepada anda di luar sana rakyat Malaysia, ubahlah persepsi kita. Terus budayakan amalan norma baru, patuhi SOP yang ditetapkan. Yang paling penting kita jaga kita. Terus layari media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram dan jangan lupa subscribe YouTube Japan TV untuk informasi-informasi yang lebih menarik. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Mengakhiri episod kali ini, jom sama-sama kita saksikan persembahan dari band Pentarama Putrajaya, Lazarul dengan Darah Muda. Aku mahu salam, lupakan hari semalam. Sementara masih ada hajat cinta di dada. Malam ini saksi, layan ini sampai pagi. Apa yang jadi, biar jadi. Janji jangan lupa diri. Ini cerita orang muda hanya mahu bernyawa. Ini cerita darah muda.